Oke, salam dan salam sejahtera dan ulasan saya berkenaan dengan sidang parlimen yang berlangsung hari ini. Yang mana kita tahu hari ini ahli parlimen daripada Kota Baru menggesa Menteri Dalam Negeri iaitu Datuk Seri Saifuddin Nasution untuk memberi penjelasan berkenaan dengan kewujudan satu surat yang didakwa dikeluarkan oleh Jabatan Pendaftaran Pertubuhan iaitu ROS berhubung dengan pemilihan UMNO, yang mana juga beliau juga mendakwa bahawa surat yang dialamatkan kepada Setiausaha Agung UMNO itu antara lainnya menyatakan bahawa usul tambahan dalam Perhimpunan Agung UMNO pada PAU yang lalu iaitu tahun 2022 yang menghalang pertandingan Presiden dan Timbalan Presiden sebagai tidak sah. Jadi kenapa saya tertarik dengan soalan ataupun tertarik dengan apa yang digesa oleh ahli parlimen Kota Baru ini kepada Menteri Dalam Negeri iaitu Datuk Seri Saifuddin Nasution. Kerana kita tahu yang bertanya soalan ini adalah orang PAS, ahli parlimen PAS yang mewakili Perikatan Nasional. Parti yang bermasalah ini adalah Parti UMNO yang juga berada dalam Barisan Nasional. Kenapa pemimpin PAS begitu kepo menjaga rumah tangga orang, menjaga tepi kain orang? Ini adalah pada saya tidak adil juga. Kerana yang bertanya soalan ini pemimpin PAS. Jadi tidak ada maknanya. Jika pun Parti UMNO itu nak dibatalkan oleh ROS, tidak ada kena-mengena dengan PAS. Jika pun Parti UMNO itu nak membuat pemilihan semula pun tidak ada kena-mengena dengan PAS. Jadi yang PAS begitu kepo ni kenapa? Ini adalah sikapnya pimpinan PAS. Suka menjaga tepi kain orang lain. Tetapi parti mereka sendiri, mereka tidak jaga, tidak lihat bahawa parti mereka juga mengamalkan berbagai-bagai cara untuk mereka kekalkan diri mereka. Saya tidak nak ulas panjang dalam isu ini sangat. Tetapi kita lihat contohnya. Presiden PAS sampai hari ini jadi Presiden PAS. Sampai dah rakyat kata nyanyok pun masih nak jadi Presiden PAS. Nak jadi Perdana Menteri tak juga. Nak jadi timbalan Perdana Menteri tak juga. Jadi itulah sikapnya pimpinan PAS. Mereka kepoh dengan masalah parti orang lain. Jadi tidak perlulah ahli parlimen Kota Baru ni nak sibuk dengan masalah parti orang lain. Kerana hari ini dia nak sibuk adalah tujuannya untuk memecahkan Barisan Nasional itu. Jika UMNO itu terpecah terbelah, maka caranya adalah mereka nak membuat satu komponen yang mana telah pun mereka cuba, iaitu apabila dah cukup jumlah dah. Inilah cara mereka nak tebuk atap lagi sekali. Iaitu apabila Barisan Nasional pecah disebabkan oleh UMNO ni tadi, maka dia boleh ambil 10 orang, 20 orang untuk mereka masuk ke dalam gabungan mereka. Harapan mereka yang pertama adalah untuk mengambil GPS Sarawak bersama dengan mereka menubuhkan kerajaan. Tanpa mereka mengambil GPS daripada Sarawak, kerajaan yang cuba mereka nak buat melalui pintu belakang tidak akan berjaya. Itu hakikatnya. Mereka ambillah 30 ahli parlimen yang ada di Barisan Nasional. 73 campur dengan 30. 74 lah mereka sekarang ni, kerana hari itu dah menang satu. Mereka tidak akan boleh menjayakan 112. Jadi itu sebabnya mereka hari ini cuba untuk tidak menyerang kepada GPS. Jadi hari ini apabila kita sebagai kerajaan yang mengamalkan demokrasi, apabila ada soalan-soalan daripada pihak kerajaan sesama kerajaan itu sendiri yang mungkin ada sedikit menyinggung, mereka akan persoalkan jadi panjang supaya bertelagah dan akhirnya kerajaan yang ada hari ini runtuh. Itu harapan mereka. Jadi hari ini mereka bersikap sibuk dengan rumah tangga orang ini adalah tujuannya untuk memecah belahkan. Impaknya apa? Impaknya adalah kepada kita rakyat. Jadi ketamakan, kerakusan pemimpin PAS terbukti hari ini kita lihat apabila mereka mempersoalkan masalah parti orang lain. Mereka sendiri dalam PAS tidak pernah nak keluar, tidak pernah melompat, tetapi dia pandai dengan menyuruh orang lain supaya melompat. Akhirnya banyak ahli-ahli politik yang terpedaya dengan permainan ahli-ahli politik PAS ini. Contoh apa yang berlaku dengan mereka yang berpaling tadah dengan parti mereka sendiri. Kecundang. Kita lihat apa yang berlaku kepada Azmin Ali, apa yang berlaku kepada Zuraida. Apabila mereka terpengaruh dengan janji-janji geng daripada PAS ini tadi,
Akhirnya hari ini kecundang Azmin Ali, Zuraida kecundang. Ahli parlimen PAS yang sebelum-sebelum ini yang untuk membodek mereka akhirnya kekal di situ. Kekal lagi menjadi ahli parlimen. Kemana mereka? Adakah membantu kepada ahli-ahli parlimen yang telah pun berpaling tadah dengan parti mereka? Jadi pada saya tidak nak kepoh dengan masalah parti UMNO. Saya pun tidak kepoh pun dengan parti PAS. Kenapa saya kadang-kadang menyerang kepada parti-parti mereka? Kalau pemimpin mereka menyerang kepada kepimpinan saya, contohnya hari ini, yang menjadi Menteri Dalam Negeri adalah Datuk Seri Saifuddin Nasution mewakili PHS. Dan dia nak suruh Datuk Seri Saifuddin Nasution menjawab isu ini kepada beliau. Saya rasa Datuk Seri Saifuddin Nasution tak perlu menjawab soalan berkenaan dengan isu UMNO ni kepada ahli parlimen Kota Baru ni. Walaupun dia ahli parlimen, tetapi beliau juga tidak layak bertanya hal parti orang lain. Jika dia tanya berkenaan dengan isu yang mana saya lihat, isu mungkin akan pertubuhan lain akan datang, tidak perlu nak pertandingkan dengan ROS, itu boleh dijawab. Dan pada saya juga, kalau isu sah atau tidak, itu tergantung daripada ROS nak jawab lah. Kalau nak batalkan, nak buat semula pemilihan, itu ROS jawab. Lagi satu yang kita harus tahu, bahwa PAS hari ini berharap bahwa kepimpinan UMNO itu bertukar. Yang mana PAS yakin bahwa jika kepimpinan baru mengganti Datuk Seri Zahid Hamidi yang menjadi timbalan Perdana Menteri hari ini, maka 30 ahli parlimen itu dirasai boleh akan menyokong kepada mereka. Maka itu harapan mereka untuk mengambil alih kerajaan. Rakyat harus ingat bahwa hari ini pelabur dah mula mempercayai kerajaan yang ada. Contoh yang paling jelas hari ini kita dengar Amazon telah pun melabur dengan sekitar 28 bilion ke negara kita ini. Dan itu adalah memberi ruang pekerjaan ekonomi kepada negara kita ini. Kenapa waktu itu Amazon tidak nak melabur semasa Tan Sri Muhyiddin Yassin? Kerana kerajaan yang terbentuk hasil pintu belakang. Hari ini kalau berlaku lagi perkara seperti itu, yang susah kita rakyat. Jadi kenapa saya menjawab isu ini? Kerana negara ini akan menjadi susah jika dipimpin oleh Perikatan Nasional, apalagi didorong oleh pemimpin PAS dan juga pemimpin Bersatu yang boleh kita lihat sewaktu mereka memerintah, mereka begitu rakus menjarah duit rakyat untuk kepentingan pribadi. Terbukti apabila beberapa di kalangan mereka hari ini sedang didakwa. Dan begitu juga akaun Bersatu yang telah pun dibekukan. Jadi asasnya adalah kita lihat hari ini apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, akhirnya negara-negara luar, negara-negara tetangga kita bersetuju sangat untuk mengadakan G2G, yaitu mengadakan juga ekonomi yang lebih baik, yang mana kita tengok Indonesia, Filipina, Thailand, semuanya ingin. Begitu juga dengan Brunei, begitu juga dengan Singapura. Ingin melihat ekonomi kita itu pulih kembali. Tetapi begitu Perikatan Nasional menjadi kerajaan, hancur ekonomi negara kita ini. Mana dia pelabur yang Perikatan Nasional bawa? Mana ada peluang pekerjaan tu? Mana dia duta khas bertaraf menteri Timur Tengah? Mana dia? Tak ada semua. Jadi saya tidak nak ulas panjang berkenaan dengan isu ini. Yang paling penting, pemimpin PAS tak payah kepo lah dengan kelambu orang. Sibuk dengan kelambu kamu sendirilah. Itu pencerahan saya. Sekian, terima kasih.